17 tahun. Ya, 17 tahun. That's how long it took for Duyung to come back. Kalau kau membesar di Malaysia sekitar hujung 2000-an, besar kemungkinan kau masih ingat filem Duyung. Movie yang pelik, kelakar, sedikit cringe tapi sangat Malaysian. Kisah pasal Duyung, budak kampung dan lawak-lawak yang somehow menjadi pada zaman itu. Ia bukan masterpiece, tapi ia ada identiti dan itu cukup. Sekarang, tahun 2025, kita dapat Duyung, Legenda Aurora. Dan ini bukan sekadar sequel. Ini adalah satu eksperimen besar, satu pertaruhan dan honestly, satu risiko yang sangat berani. So, soalan sebenar dia bukan filem ni pasal apa. Soalan dia ialah, kenapa sekarang? Before aku continue, please subscribe the channel, share dan like the video. Sokongan korang sentiasa dihargai. Jom sambung menyelam bersama Duyung, Legenda Aurora. Berdasarkan trailer, news artikel dan informasi online untuk filem ni, cerita kali ni lebih berat, lebih emosional, lebih serius. Maya Karin kembali sebagai puteri, tapi bukan lagi Duyung yang playful macam dulu. Sekarang dia seorang ibu. Anak dia, Aurora, diculik oleh illegal fish poachers. Dari situ, tone filem terus berubah. Dunia fantasi komedi bertukar jadi dunia yang lebih gelap, lebih real dan lebih uncomfortable. Dan di sinilah masalah pertama muncul. Filem ini nak jadi matang tapi masih takut untuk lepaskan masa lalu. Pada satu sisi, Legenda Aurora jelas cuba grow up. Tema eksploitasi laut, poaching, kehilangan, trauma, semua ini isu moden, isu serius. Tapi, pada sisi lain, filem ini masih bergantung kuat pada nostalgia, wajah lama, formula lama dan expectation lama. Dan dekat situ mungkin ada konflik. Sebab penonton yang dulu gelak dengan lawak Saiful Apek, sekarang mungkin dah tak cari benda yang sama. Mereka dah berubah. Tapi adakah filem ini juga berubah mengikut expectation penonton? Atau ia cuma versi dewasa kepada idea yang sama? Anna Joblin sebagai Aurora mewakili generasi baru, passing the torch kata orang. Tapi persoalannya, adakah torch itu betul-betul diserahkan atau sekadar dipinjam untuk marketing? Sebab kalau kita jujur, Malaysia memang suka nostalgia, tetapi kita tak nak industri kita berada di takuk yang lama sampai bila-bila. Now let's talk about the poster. Bila poster pertama Duyung, Legenda Aurora keluar, reaksi internet sangat brutal. Orang kata macam final year project, lighting pelik, design questionable. Dan respons rasmi? Pengarah kata poster itu disengajakan, marketing gimmick, satu strategi untuk provoke conversation. Technically ya, ia berjaya. Orang bercakap, orang argue, orang share. Tapi di sinilah persoalan kritikal muncul. Adakah kita okey dengan kontroversi dulu, kualiti kemudian? Dalam attention economy, noise memang penting, tapi noise tanpa substance akan cepat mati. Dan bila sebuah filem terpaksa bergantung pada backlash untuk hidup, itu bukan strategi jangka panjang. Kemudian muncul pula isu AI dan visual effects. Ramai netizen assume filem ini heavily bergantung pada AI. Pengarah kata cuma 2 hingga 3% sahaja. Dan sebenarnya ini bukan isu AI. Ini isu confidence. Kenapa penonton cepat assume CGI kita murah? Kenapa expectation terhadap filem tempatan sentiasa rendah? Jawapan dia simple tapi pahit. Sebab industri kita sendiri belum konsisten membuktikan sebaliknya. Legenda Aurora cuba balance antara ambition dan reality. Bajet terhad, expectation tinggi. Dan hasilnya ialah satu balancing act yang kadang-kadang nampak selamat. Tetapi mungkin nampak terlalu selamat. Nostalgia ni pedang dua mata. Kalau ubah terlalu banyak, orang marah. Kalau tak ubah langsung, orang bosan. Dan filem ini mungkin takut untuk gagal. Ia nak hormat peminat lama, ia nak tarik penonton baru, ia nak jadi moden, ia nak kekal klasik. Dan bila nak jadi semua sekali, selalunya kita akan jadi separuh-separuh. Now let's talk about the possible positive side of the movie. Tema environmental sebenarnya potensi paling kuat filem ni. Illegal poaching, laut sebagai sumber yang dieksploit, ini isu real Malaysia. Dan untuk negara yang dikelilingi laut macam Malaysia, ini sebenarnya dekat dengan realiti kita. Ini bukan lagi sekadar cerita fantasi pasal Duyung. Ini cerita pasal kehilangan, perlindungan dan akibat.
Dan mungkin secara tak langsung, ini juga cerita pasal industri filem Malaysia yang cuba melindungi identiti dia sendiri dalam dunia filem yang semakin global. Sebab realitinya, filem ini tak lawan Hollywood dari segi bajet. Ia lawan dari segi relevance, dari segi cultural space, dari segi hak untuk bercerita tentang kisah tempatan dalam dunia yang dikuasai oleh Marvel, Netflix dan billion-dollar franchises. Jadi bila Duyung Legenda Aurora ditayangkan pada 25 Disember, ia bukan sekadar movie cuti sekolah. Ia satu ujian. Ujian sama ada nostalgia masih berkesan, ujian sama ada fantasi tempatan boleh survive expectation moden, dan ujian sama ada penonton Malaysia sanggup membesar bersama cerita mereka sendiri atau terus tinggalkan cerita tempatan. Dan mungkin itulah soalan sebenar yang filem ini cuba tanya kita. Bukan movie ni perfect atau tak. Tapi, adakah kita bersedia untuk biarkan cerita kita evolve? Sebab legenda tak kekal hidup dengan kekal sama. Legenda hidup sebab dia berubah. That's all for now. Subscribe for more videos and thank you for watching. Ciao!